Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Naila Huda. Hari ini 19 Ogos, hari Rabu, kami bersiaran bagi membawakan kepada anda laporan berita dalam dan juga luar negara serta apa yang kita boleh jangkakan akan berlaku pada hari ini. Ya, dan hari ini juga kami meraihkan Hari Kemanusiaan Sedunia yang cukup tepat kita raikan dalam konteks pandemik COVID-19 ini yang sepatutnya memberi sedikit kita peringatan buat usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kemanusiaan, sektor kemanusiaan ini, organisasi pekerja-pekerja di seluruh dunia yang bertugas lumus membantu mereka golongan yang paling terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Dan semalam, 2 hari lepas kita menyaksikan penghargaan yang diberikan kepada Tan Sri Dr. Noor Hisham juga. Itu kata Perdana Menteri adalah satu penghargaan bukan saja buat beliau tetapi kepada semua petugas kesihatan di barisan hadapan, dan ini juga satu penghargaan yang amat besar yang perlu kita titik beratkan buat pekerja kemanusiaan di seluruh dunia. Okey, sebelum kita beralih bercakap mengenai laporan berkenaan dengan petugas kemanusiaan ataupun petugas barisan hadapan dan juga perkembangan COVID-19, hari ini juga hari yang agak istimewa sebenarnya. Kerana saya pasti saya bukan orang pertama tapi tak naklah jadi orang yang terakhir kerana hari ini juga merupakan hari ulang tahun kelahiran Naila Huda. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Naila Huda juga merupakan barisan hadapan. Tapi apapun, kita nak teruskan sikit je Naila, tak boleh lebih. Baik, kita nak teruskan dengan perkembangan terkini, kemas kini terbaru kes COVID-19 di negara kita ini kerana semalam angka jangkitan COVID-19 telah kembali kepada 1 digit. Tahniah kepada anda yang berjaya mengikuti SOP ataupun prosedur operasi standard, kekal di rumah menjaga jarak fizikal. Semalam ada 7 kes dilaporkan seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Tan Sri Dr. Noor Hisham. Ya, dan kalau kita lihat perinciannya, ya betul kita sudah kembali kepada 1 digit, 7 kes baharu, tetapi kalau kita lihat 3 kes direkodkan di Kedah yang terlibat dengan kluster baru yang kita dapat rekodkan, iaitu kluster Salah dan juga 1 kes dari kluster Tawar. Dalam masa yang sama, selain itu 4 kes yang lain merupakan kes import, dan ini menjadikan jumlah kumulatif di negara ini adalah 9,219 kes. Dalam masa yang sama, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 pula adalah 192 kes. Kalau kita lihat 4 kes import yang dilaporkan, ada 3 kes yang direkodkan di Kuala Lumpur, iaitu melibatkan warga negara yang pulang dari Bangladesh, dan juga 1 kes di Kuala Lumpur yang pulang dari United Kingdom. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat kes yang pulih pula, dalam setakat 12 tengah hari semalam terdapat 26 kes yang telah pulih. Ini menjadikan secara keseluruhannya jumlah kumulatif kes pulih adalah sebanyak 8,902 kes atau 96.6%. Okey, kita nak saksikan intipati sidang media Ketua Pengarah Kesihatan semalam. Baik, dalam sidang media, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah juga memaklumkan bahawa wujudnya kluster-kluster baharu dan juga namatnya kluster baru. Tetapi persoalan kepada bagaimana kluster-kluster ini wujud sering menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat bagaimana kluster sebelum ini, itu kluster terbesar di negara, kluster Petaling, daripada mereka yang kembali dari luar negara menghadiri perhimpunan di luar negara, kemudian menyebabkan virus COVID-19 itu merebak ke seluruh negara. Tapi dalam masa sama, ini kes mengenai apa yang berlaku diumumkan oleh Tan Sri DG kita, iaitu mengenai kluster Salah. Kluster Salah ini merupakan kluster yang menyumbang kepada salah satu kluster yang menyumbang kepada angka 7 jangkitan semalam, di mana
mereka menjangkakan ataupun mempercayai bahawa kluster Salah ini mungkin dicetuskan oleh mereka yang melawat ataupun melakukan ziarah di hospital. Dan kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh Dr. Nur Hisham semalam, sebenarnya kluster Salah dan juga kluster Tawar masih lagi mereka sedang menyiasat mana punca tercetusnya penularan COVID-19 daripada dua kluster ini. Tetapi apa yang dipercayai berhubung dengan kluster Salah ini adalah dikhawatiri amalan melawat di hospital mungkin menyumbang kepada penularan jangkitan, memandangkan di hospital terdapat banyak pesakit dan mengundang risiko jangkitan, dan mungkin seterusnya telah merebak kepada kontak-kontak rapat, kes indeks dan ahli keluarganya. Jadi beliau menasihatkan orang ramai untuk memastikan langkah berjaga-jaga diambil jika ada keperluan mendesak untuk menziarahi di hospital itu. Walaupun kelonggaran itu diberi, kita boleh melakukan menziarahi di hospital dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama masih lagi perlu ambil langkah berjaga-jaga, dan mungkin di sekitar kawasan hospital itu tiada pengawasan ataupun pemantauan ketat yang dijalankan. Jadi terpulang kepada kita sendiri untuk menjaga dan mengambil langkah berwaspada itu, kerana kalau kita lihat kluster Salah dan juga kluster Tawar ini masih belum tahu lagi mana puncanya, mana permulaan tercetusnya penularan COVID-19 kedua-dua kluster ini. Sangat membimbangkan dan walaupun lihat masih lagi bawah kawalan, tetapi kalau sekiranya kita tak tahu mana puncanya, itu masih lagi menjadi kebimbangan. Dalam masa yang sama kita juga nak lihat kepada laporan sekolah pula yang sebelum ni kita lihat kluster-kluster baru ini banyaknya direkodkan di belah utara negara kita, dan ini pula laporan membabitkan sebuah sekolah di Kulim, Kedah yang dilaporkan telah pun ditutup selepas dikaitkan dengan penularan jangkitan COVID-19 kluster Tawar. Kata Ketua Pengarah Kesihatan, pihaknya juga sudah menjalankan aktiviti nyah cemar dan juga sanitasi di sekolah berkenaan, dan katanya beliau berharap dalam tempoh 1 atau 2 minggu lagi telah berjaya membendung penularan di kawasan tersebut. Dan secara rekodnya kalau kita lihat di Kulim di Kedah ada 4 kes baru membabitkan seorang guru dan juga 3 murid, seorang remaja perempuan berusia 13 tahun, dan difahamkan mereka merupakan ahli keluarga kepada kes indeks. Inilah yang berlaku apabila rakyat di luar sana tidak mematuhi prosedur operasi standard ataupun peraturan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan melalui MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Ianya akan membawa kepada penularan jangkitan COVID-19 ini, dan kesannya KKM telah pun mengarahkan sekolah di Kulim ditutup, dan mungkin lebih banyak lagi sektor-sektor terpaksa ditutup. Tetapi apa yang akan berlaku jika anda mematuhi peraturan ataupun prosedur ini? Ini akan menyebabkan angka jangkitan menurun, dan dalam masa yang sama juga kita lihat tamatnya kluster-kluster seperti kluster Hyde Park. Nama dia sangat atas, kluster Hyde Park, tapi kluster Hyde Park ni wujud sebab mereka yang kembali daripada luar negara di Hyde Park telah pun berjaya ditamatkan. Ini dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan melalui laman Twitternya. Tapi kes ni, kluster Hyde Park ni kira kes terpencil di atas sebuah kapal. 4 orang positif, tapi semua bukan warga Malaysia, tapi tiada sebarang kematian dilaporkan. Tapi yang berita baiknya, sejak daripada awal PKP pada bulan 3 dulu sehingga sekarang ada 79 kluster telah pun berjaya ditamatkan. Inilah kejayaannya apabila anda mampu untuk mematuhi ataupun mengikut norma-norma baru bagi dalam usaha kita untuk menangani wabak COVID-19 ini. Ya, betul. Tetapi selain daripada usaha kita untuk menjaga penjarakan fizikal dan mengamalkan SOP dan lazim ataupun kelaziman baharu ini, dalam masa yang sama usaha yang dijalankan pada tahap kerajaan pula adalah usaha untuk mendapatkan vaksin COVID-19 itu, dan kami sentiasa membawakan perkembangan terkini mengenai penghasilan vaksin dan juga usaha kerajaan kita. Sebelum ini Menteri Luar ada menyatakan inisiatif, satu idea untuk usaha mendapatkan vaksin COVID-19 itu dijalankan secara serantau, usaha yang dijalankan sebagai satu blok ASEAN, Asia Tenggara itu. Dan perkembangan terbaru, kalau kita lihat apa yang juga dikongsikan Ketua Pengarah Kesihatan adalah Malaysia sedia untuk melabur dan guna
jika vaksin COVID-19 dibukti berkesan dan tiada kesan sampingannya. Ini sebenarnya merujuk kepada laporan penggunaan ataupun penghasilan vaksin COVID-19 dari China atau Rusia yang kita menyaksikan sebelum ini Presiden Vladimir Putin meraihkan penghasilan vaksin itu dan kerana mereka menjadi negara pertama untuk mendaftarkan vaksin COVID-19 itu. Jadi dalam masa yang sama kata Ketua Pengarah Kesihatan, perkara itu hanya akan diputuskan selepas vaksin itu mempunyai bukti saintifik dan juga data sokongan keberkesanan selain tidak mempunyai kesan sampingan lain. Dan sehingga kini kerajaan masih lagi tidak mempunyai sebarang maklumat terkini berhubung ujian klinikal vaksin berkenaan. Jadi masih lagi menunggu, dan kalau dah dapat maklumat yang sahih dan mempunyai keyakinan terhadap keberkesanan vaksin tersebut, barulah kita akan labur dan guna vaksin itu. Kerana mungkin negara kita bukan berada dalam posisi untuk menghasilkan vaksin, tetapi kita sudah menyatakan hasrat untuk membangunkan ataupun menghasilkan vaksin itu secara pengeluarannya dan juga untuk menjalankan usaha itu secara serantau. Jadi kita akan terus ikuti perkembangan vaksin COVID-19 Rusia ini, kerana walaupun itu satu pencapaian yang dinanti-nantikan seluruh dunia, tetapi dalam masa yang sama keselamatan dan keberkesanan itu sangat penting. Kerana apa yang dikatakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebelum ini, kalau didapati vaksin itu tidak berkesan dan ada kesan sampingannya, didapati tidak selamat dan sebagainya, itu mungkin akan menimbulkan kekhawatiran orang ramai terhadap penggunaan vaksin itu, yang sekarang ni kalau kita lihat sudah ada pun kelompok anti vaksin. Jadi kita tak nak orang lagi khawatir, lagi takut untuk menggunakan vaksin COVID-19 itu. Jadi perlulah memastikan kita betul-betul sedia untuk gunakannya. Ya, selain daripada usaha kerajaan untuk mencari vaksin, untuk bekerjasama dengan dunia mencari vaksin ini, langkah-langkah seperti berhati-hati memastikan ianya mematuhi prosedur-prosedur penghasilan vaksin ini agar kita tidak terlalu terkejar-kejar sehingga mengabaikan faktor keselamatan itu dilakukan. Dalam masa yang sama juga di Dewan Negara, di Dewan Rakyat, sebenarnya di Parlimen, para pembuat undang-undang sini sedang mencari usaha untuk meluluskan lebih banyak lagi bajet ataupun peruntukan bagi menangani impak COVID-19 ini. Antaranya adalah kita lihat ada RUU, Rang Undang-Undang Langkah Sementara Pembiayaan Kerajaan COVID-19, di mana setakat semalam perbincangannya melihat kepada pelbagai isu yang ditimbulkan, sama adakah jumlah yang dicadangkan untuk dikeluarkan itu mencukupi, iaitu peruntukannya 45 bilion ringgit. Sama ada peruntukan itu telah mengambil kira keadaan semasa dan juga kewangan di masa hadapan, dan para pembangkang pula, mereka yang duduk di kerusi pembangkang juga menyokong, tetapi sokongan mereka bersyarat. Apakah syarat yang dinyatakan oleh pembangkang berhubung dengan RUU Langkah Sementara ini, Nala? Kalau kita lihat contohnya apa yang dinyatakan oleh bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, katanya peruntukan sebanyak 45 bilion ringgit itu tidak mencukupi. Dan beliau melihat kepada keadaan ataupun situasi pandemik COVID-19 ini yang pastinya telah menyebabkan impak yang amat besar, terutamanya kepada perniagaan dan dari sektor ekonomi dan sebagainya. Tetapi ada juga syarat yang dikatakan ataupun dicadangkan beliau, tender terbuka perlu dibuat supaya tidak berlaku ketirisan agar kerajaan dapat memastikan impak suntikan dana itu boleh dirasai semua orang, setiap lapisan dan tidak terhad kepada syarikat gergasi serta kroni-kroni tertentu sahaja. Dan kalau kita lihat ada juga yang dikongsikan oleh ahli Parlimen Bangi, Ong Kian Ming, ada mencetuskan sedikit persoalan berhubung dengan kelopongan ataupun ada loophole sedikit dalam RUU yang dicadangkan ini. Contohnya kalau kita lihat Seksyen 7 ada memperuntukkan perlindungan kepada pihak yang melihat kepada pembatalan kontrak. Contohnya kita ambil contoh paling mudah adalah mereka yang tidak dapat membayar sewa premis-premis perniagaan. Itu adalah perlindungan yang diperuntukkan dalam Seksyen 7. Tetapi kalau kita lihat Seksyen 10 pula menyatakan sekiranya berlaku pembatalan kontrak itu dalam tempoh masa sejak 18 Mac, sejak mulanya pelaksanaan PKP, pembatalan itu adalah sah. Jadi itu ada sedikit contestation. Seksyen 7 kata ini, Seksyen 10 kata ini. Jadi ada perbezaannya dan mungkin akan diperhalusi selepas persoalan-persoalan ini ditimbulkan. Tapi apa pun keputusan, sama adakah rang undang-undang ini berjaya diluluskan, akan melihat kepada beberapa perkara. Yang pertamanya, bagaimana ahli-ahli parlimen kita, pembuat dasar polisi di parlimen ini melihat
ataupun memberikan keutamaan kepada kepentingan rakyat. Dan ia juga boleh menjadi kayu pengukur kepada sokongan kepada PAGO yang sebelum ini kita lihat hanya mempunyai majoriti yang sangat tipis sebenarnya ketika usul untuk menukar yang di-Pertua Dewan, di mana hanya mendapat 111 undi untuk menukar, manakala 109 lagi tidak bersetuju untuk menukar. Dan ini juga mungkin akan menjadi perhitungan pertimbangan persoalan rakyat. Baik, kita nak melihat sedikit lagi laporan politik di negeri di bawah Bayu. Ya, kalau kita lihat sebelum ini apa yang berlaku di Sabah, tercetusnya sejak ada kemelut politik di sana, dan kalau kita lihat kemelut politik itu masih lagi belum berakhir lagi, dan sepatutnya pilihan raya ini memberi peluang untuk kita timbulkan isu-isu rakyat, apa masalah yang perlu diselesaikan. Tetapi dalam masa yang sama, isu-isu politik juga, kemelut politik dan juga kemelut ataupun tiada kesefahaman antara parti di Sabah, kalau kita lihat masih lagi menjadi perhatian utama. Ya, ini yang dibangkitkan oleh Datuk Rahman Dahlan sebenarnya. Datuk Seri Rahman Dahlan merupakan ahli Majlis Tertinggi UMNO yang menyatakan bahawa kita ambil latar belakang dia begini. Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bahawa pengurusi UMNO Sabah iaitu Datuk Bung Mokhtar Radin akan mengepalai ataupun mengetuai pilihan raya negeri Sabah. Ini secara umumnya apa yang dilakukan, di mana Ketua Perhubungan Negeri akan mengetuai sebarang kempen ataupun pilihan ataupun jentera ketika mereka berhadapan dengan satu perkara yang besar, dalam hal ini PRN, Pilihan Raya Negeri. Tetapi Rahman Dahlan menyatakan bahawa ini ada satu langkah yang disifatkan sebagai suicide ataupun bunuh diri, kerana meletakkan seseorang yang mempunyai yang bukan mempunyai tapi sedang berhadapan dengan kes mahkamah boleh menjadi satu baggage kepada kredibiliti mereka. Dan beliau cuba mengambil jalan untuk berbincang dalaman, tetapi hasrat Datuk Rahman Dahlan dan juga beberapa ketua bahagian UMNO yang lain untuk bertemu dengan kepimpinan ataupun Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk bertemu membincangkan perkara ini tidak berjaya. Sebab itulah dia bawa kepada sidang media yang berlangsung malam tadi. Tapi apapun 26 September tarikh yang cukup penting buat rakyat Sabah, kerana itulah waktu mereka mengundi memilih kerajaan negeri yang baru. Itu sebahagian daripada laporan yang anda boleh dapatkan di laman web astroawani.com. Tapi saya rasa kita perlu berhenti di seketika, kerana selepas ini kami akan bawakan kepada satu lagi inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat di luar sana berhadapan dengan pandemik COVID-19. Ya, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani pagi tadi, kami bawakan perkembangan COVID-19 dalam dan luar negara, dan antara hasil daripada COVID-19 ini kita lihat inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan daripada pakej prihatin yang diumumkan sebelum ini kepadalah pakej penjana yang diumumkan, dan salah satu inisiatif yang dihasilkan daripada penjana itu merupakan NTIS, inisiatif baharu bantuan dana National Technology and Innovation Sandbox, yang mana kita jangkakan pelancarannya hari ini oleh Menteri Musti dan juga Perdana Menteri. Dan kalau kita lihat sedikit kepada NTIS ataupun secara ringkasnya mungkin kita boleh panggil Sandbox sahaja, peruntukan dana sebanyak 100 juta ringgit bawah pelan penjana ini, di mana kita lihat setiap syarikat pemula boleh memperoleh skim pembiayaan hingga 4 juta ringgit. Dan apa yang dititik beratkan dalam Sandbox ini adalah untuk memberikan satu platform ataupun bantuan sokongan kepada penyelidik dan juga start-up company untuk menjalankan inovasi terutamanya dalam bidang teknologi, kerana COVID-19 ini memberi kita sedikit kesedaran kepada pentingnya teknologi dan inovasi ini terutamanya dalam bidang kesihatan negara. Dan kita nak bersama menerusi Skype bersama dengan Encik Ganesh Muren. Beliau merupakan pengasas Eindhoven dan juga Saura Industries, merupakan sebuah syarikat tech startup ataupun syarikat pemula teknologi yang merupakan yang mewujudkan produk semi ventilator. Dan Cik Ganesh ada bersama kita pagi ini. Selamat pagi Cik Ganesh. Cik Ganesh, kalau kita lihat sebelum ini NTIS ataupun Sandbox ini
dilihat sebagai usaha ataupun proses untuk melengkapkan digitalisasi negara. Tapi dari pandangan pemain industri, usahawan, tech startup sendiri, bagaimana, apa pandangan Cik Ganesh berkenaan dengan inisiatif Sandbox ini? So kalau kita tengok, sebelum tu terima kasih for the opportunity. So, kalau kita tengok selalunya kalau innovator atau researcher atau startup yang high-tech entrepreneur ni, selalu masalahnya bila ada produk inovasi atau servis yang baru, kekangan dia selalunya kat regulatory, kat policies, kat government. So dengan National Technology and Innovation Sandbox ini, regulatory bodies ni dia akan relaxkan dia punya rules and regulations dan membolehkan startup ini untuk test produk dan servis startup tersebut. So kalau kita tengok ada startup yang kita tengok ada driverless autonomous vehicle, atau kita tengok semi-ventilator, atau kita tengok drone. Industri-industri begini ada banyak rules and regulations bawah kementerian yang berlainan. So National Technology Innovation Sandbox ini dia akan membawakan semua kementerian untuk membolehkan startup sebegini untuk test dan terus commercialization of the startup itself. Ganesh tadi sebut tentang kelonggaran yang diberikan kepada regulation, the relaxation of regulations, seperti apa yang juga menarik perhatian orang ramai seperti penggunaan drone. Itu antara aspek yang akan dititikberatkan dalam sandbox ini, NTIS ini. Dan selain daripada itu, apa mungkin keistimewaan sandbox ini selain daripada manfaat yang kita lihat kelebihan apabila kerajaan yang mendorong ataupun membangunkan NTIS platform ini. Tapi kalau kita lihat geran-geran sebelum ini dan dana sudah banyak diwujudkan, tetapi apa mungkin perbezaan yang kita dapat jangkakan daripada sandbox? So sandbox ni dia ada empat, bawah sandbox ni dia ada 4 skim. Skim 1 ialah single site sandbox, skim 2 multi site, skim 3 commercialization dengan skim 4 matching fund. So kalau kita tengok sandbox ini, applicant akan apply to MOSTI. So bila MOSTI dia akan membawakan pelbagai stakeholder dalam selection of startup. Lepas tu dengan dia akan test. So bila dia test, dia akan bawa semua stakeholder. Kalau kita tengok macam single site sandbox, dia dana dia dalam 250,000. Kalau multi site 500, commercialization maksimum 4 juta, matching fund dalam maksimum 20 million. Tapi sebelum kita nak apply grant begini, kita kena ada track record. So apa yang berbeza daripada grant-grant yang lain, bila kita kena ada buat at least 50% atau 90% untuk terus test. So dia bukannya grant yang diberi untuk develop idea yang baru, tapi idea yang sudah di-develop, tapi sekarang problem dia, masalahnya adalah dengan regulatory. So sandbox ni dia unik sebab dia tengah addresskan masalah regulation dengan policy. Itu ada antara keistimewaan Sandbox, selain memberi bantuan dana juga mewujudkan garis panduan ataupun undang-undang bagi mengizinkan lebih banyak inovasi dilakukan. Ganesh, dalam masa yang sama kita juga ingin melihat kepada banyak bantuan-bantuan grant seperti yang disebutkan tadi, tetapi akhirnya nanti dia akan kebanyakan masalah startup ini adalah memasarkan produk mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Macam Ganesh sendiri merupakan antara syarikat perintis dalam Mbox ini ataupun Sandbox ini, dan telah berjaya mendapat kelulusan untuk mengeksport semi ventilator ke negara-negara di Asia Tenggara dan juga negara luar. Ini memerlukan sokongan kerajaan melalui inisiatif ini. Bagaimana pemain industri di luar sana boleh mengambil kesempatan untuk mereka istilahnya mengalahkan ataupun beat the red tapes ataupun birokrasi yang mengekang mereka untuk terus berkembang ke peringkat global? So kalau kita tengok dalam negara ini, dalam kerajaan, walaupun sandbox ini dimulakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, tapi ia sepatutnya it has to be embraced daripada semua kementerian, tak kira kementerian mana. Tapi walaupun di start oleh MOSTI, ia kena semua kementerian kena ada play their role. Second is kita ada kementerian yang trade, MITI.
kalau kita tengok perdagangan, Kementerian Perdagangan, role yang Kementerian Perdagangan ialah memasarkan produk Malaysia keluar negara. Kita ada agensi seperti Matrix untuk membawa produk Malaysia keluar negara. Macam kalau kita kata semi-ventilator ni, kita dah produk yang diusahakan semi-ventilator ni sebenarnya produk ni 2 bulan. 2 bulan je yang kita start. Kita start masa minggu pertama MCO. Sekarang kita dah habis clinical trial. Kita tengah mendapatkan kelulusan FDA daripada Amerika Syarikat untuk kita start ekspor kepada Filipina dengan Indonesia. So, kementerian yang pelbagai yang tengah tolong startup begini, itu yang dalam sandbox ini bukan saja Mosti, tapi kita ada pelbagai kementerian. Baik Ganesh, boleh kongsikan bersama kami dan juga penonton apa sebenarnya projek Ethoven ni dan bagaimanakah Ganesh sendiri terinspirasi ataupun mendapat idea untuk menghasilkan inovasi semi-ventilator ini, boleh kongsikan? So kalau kita tengok Malaysia ni, kita ada 32.73 juta penduduk di Malaysia. Bilangan ventilator di Malaysia adalah kurang daripada 2,000 unit. So kalau ada pandemik yang the next wave, at least dia akan dengan 2,000 ventilator, ia boleh menampung 0.000037 populasi Malaysia. So kita tak dapat menampung even 1% untuk population. So dengan membuat semi-ventilator yang kos murah, kalau kita tengok ventilator yang ada kat luar, harganya dalam lingkungan 120,000 sehingga 200,000. So dengan Ethoven semi-ventilator yang berharga 8,500, ia dapat membuat ventilation yang sama seperti ventilator yang high-tech, tapi dia low cost. Second is, dia adalah Malaysian-made product. Sampai hari ini kita tak ada ventilator, Malaysian-made ventilator sampai sekarang. So bila kita tengok, Ethoven adalah company yang pertama bawah Mosti yang ada inovasi ventilator. Second is mampu milik. Bila kita harganya dalam lingkungan 8,500, negara seperti Philippines, Indonesia atau developing countries daripada Afrika atau South America dapat membeli produk Malaysia. Lepas tu nombor 3, dengan clinical trial kita dah ada reliability. Kita dah buat untuk 30 patient dan kita dah tengok hasilnya yang dapat clinical result yang memang boleh kata doktor kata inovasi yang terbaru dalam medical field. Okey. Terima kasih Encik Ganesh Buran, pengasas Ethoven dan juga Saura Industries, bercakap mengenai inisiatif Sandbox ataupun NTIS, National Technology and Innovation Sandbox, yang akan dilancarkan oleh Perdana Menteri pada jam 10 pagi nanti kita jangkakan, dan kita juga akan bersama lagi dengan Encik Ganesh pada Buletin Awani jam berikutnya. Tapi untuk waktu ini sekian saja Awani Pagi. Kita akan bawakan perkembangan ini di Buletin Awani jam-jam berikutnya. Saya Hakim Rahman dan saya Naila Huda. Salam hormat.